Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Nawaitu ta'lu wa ta'lim wa tazakkura wa tazkira wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hasa 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al huda wa dalalata 'ala al khair ibtigha'a wajhillah wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma inni as'aluka ilman ladunni wa mashraba safihani ya Wahhabu ya Ghani. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bih wa bi'ulumihi fid darain amin. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Berkata Syekh Daud bin Wan Abdullah Al-Fatani dalam kitab dia Ad-Durrus Samin, sehinggalah perkataan dia dan makna al-wad'i, dan makna al-wad'i situ, dan makna wad'i lahuma itu, nah, maksud wad'i lahuma di dalam ta'rif gapo dia, ta'rif mengenai hukum itu, hukum syarak itu, ia kata huwa khitabullahi ta'ala al-muta'alliqu bi af'alil mukallafina bit talabi awil ibahati wal wad'i lahuma. Perkataan wad'i lahuma, perkataan wad'i ini maksud dia ibaratun an-nasbi syari'i imaratan 'alal hukmi min tilka ahkamil khamsati. Maksud wad'i ini gapo dia? Ibaratun, satu ibarat daripada mendirikan oleh syarak akan tanda atas suatu hukum. Daripada demikian segala hukum yang dah lima, hukum yang lima dahulu itu. Jadi hukum ini ada dua. Pertama, hukum syarak taklifi dipanggil. Kedua, hukum syarak al-wad'i. Hukum syarak taklifi ia kait dengan wajib, haram, sunat, makruh, haruf. Lima hukum. Haram, wajib, sunat, makruh, haruf. Lima hukum. Bid'ah tak ada. Apa hukum dah ni bid'ah? Tak ada. Hukum ni yang lima saja. Tak ada kata hukum dah ni kau dia. Bid'ah. Bid'ah ni dosa kau ada bid'ah. Hukum dia bid'ah. Dak haram kau guna kita mengaji hukum hakam mukallaf ini ada lima. Nah, tiba-tibanya tambah so lagi. Siapa dia tak tahu. Nah, bid'ah. Maka mukallaf ni semua perbuatan dia ada lima hukum.
Kita orang dewasa ni, semua gerak-geri kita tak lepas daripada 5 bahasa hukum ni. Gilah mana selagi mana kita hidup, kehidupan kita, perbuatan kita akan berkait dengan 5 hukum hakim. Kalau kita tidak mukallaf, contohnya budak-budak gi rumah orang. Apabila gi rumah orang, nyo buah, nyo hungga, nyo gapo, nyo kocok TV orang hok harga 8,000 jatuh ping pecah berat. Maka sengih. Budak punya pukulan. Katanya tuan rumah, Allah Rabbi, ansure tak habis bayar lagi 8,000 pecah dah lah. Pas lagu mana? Katanya orang tua dia, nak kata lagu mana? Budak. Nak kata lagu mana? Bukan ada dosa pahala pun. Bukan mukallaf dia. Munggo yang ngaji juga kan. Kerana orang mukallaf ni orang akil balik. Budak-budak wak kira. Munggo tak berdosa, tak ada apa dia, tak ada hukum dia. Budak-budak tak sudah wak kira lah. Dia kata lagu tu. Syarak kata lagu tu ke? Syarak kata betul. Betul ke perkataan dia. Dari sudut hukum mukallaf, budak-budak tak ada. Dosa tak? Perbuatan dia merosak ke TV orang harga 8,000 lagu tu pun tak berdosa. Sunat pun tak. Haruh pun tak. Makruh pun tak. Pas lagu mana pakai klik lagu tu? Makan sekut raya pakai klik lagu tu. Tak. Kena sekat muka pintu. Katanya apa dia? Kena bayar ganti rugi. Bayar lagu mana? Budak kita tak ada hukum akal. Demo tinggal so lagi. Hukum syarak ni ada so lagi dipanggil hukum wada'i. Hukum wada'i ni apa dia? Kita akan ngaji lepas ni sebab syarak soh manik dipanggil. TV ambo harga 8,000 penuh. Hacul lebu. Disebabkan oleh anak demo. Maka anak demo sebab kepada rosak bagi ambo. Sekali pun hukum mukallaf tak ada, tapi hukum wada'i dia kena. Apa dia? Dia sebab kepada rosak TV ambo. Maka syarak ambil kira juga, ya. Tak dosa, betul tak dosa. Tetapi dia penyebab kepada rosak bagi ambo. Mari bayar. Berapa? 8,500. Patut setengah tu apa dia? Nak marah. Go marah 500, 8,000 go TV. Nama. Nya biar anak lagu tu mana boleh. 8,500. Sebab itulah binatang ko orang yang bukan mukallaf kalau merosok ke barangnya, sekalipun benda tu tidak berdosa, tetapi tetap kena ganti rugi, kena hukum apa? Hukum wada'i lah. Sebab dia. Tu dia kata. Tuhan meletakkan satu sebagai tanda atas suatu hukum. Contohnya, sembahyang maghrib nak jadi wajib, mesti ada syarat dia. Kalau tak cukup syarat dia, maka hukum dia tak jadi wajib. Maka sebab syarat apa dia semua itu, ia panggil tanda kepada hukum hak 5 tu. Nak jadi wajib, ia ada sebab dia. Dia ada syarat dia. Dia ada sah manik dia, gapo dia. Contohnya, sembahyang wajib, ya. Tetapi kalau orang tu mari haid, maka dia manik, ada benda yang melarang dia daripada sembahyang. Sebab pula, sah pula. Kalau cukup syarat, maka sembahyang fardu saat ni sah. Kalau syarat pula, kalau cukup syarat, maka sembahyang itu sah. Cukup sebab, contohnya, kalau maghrib, tergelam matahari, sebab kepada wajibnya sembahyang maghrib. Maka 5 benda saat ni, 5 benda menjadi tanda kepada 5 hukum. Semua haram wajib tu mesti kena ada 5 benda. Maka 5 kali 5 jadi 25. 5 kali dengan 5 jadi 25. So tu hukum wajib. Dia ada syarat dia. Dia ada sebab dia, dia ada sah dia, dia ada manik dia, dia ada sah batal dia. Maka hukum wada'i itu 5 perkara. Pertama, syarat dipanggil. Kedua, manik dipanggil.
Ketiga, sebab syarat, manik, sebab. Keempatnya sahih ataupun sah. Nah, dan kelimanya fasik atau batal. Nah, maka apabila kita pukul berapa dia, apa kih pula kena pukul pula. Dia terjemuh bahasa Arab dorak. Doraba ni makna dia pukul. Bahasa Arab panggil dorab. Nah, orang Kelantan panggil cutera 5, pukul 5. Pukul 5, darat 5. Nah, bukan tentera darat tu, bukan darat alik ulu puih tu. Dorak maknanya, doraba. Dorak-doraknya terjemuh pukul ke. Nah, orang dulu kalau kali ni darat dia panggil. Darat ni sama dengan doraba ni maknanya pukul. Kita jumpa pukul ke. Kalau 5 kita pukul dengan 5 hukum wadi'i yang 5 sebab dan 5 kepada hukum taklifi yang 5 dahulu itu wajib, sunat, haram, makruh, haruh jadi hasil 25. Benda nak jadi wajib ada sebab syarat dia. Benda nak jadi haram ada sebab syarat manik sah dia. Maka erti syarat pula. Ni nak ngaji sangat. Mukadimah untuk pengajian ilmu usul fiqh. Kena faham gapo dia maksud wajib, gapo dia maksud haram, gapo dia maksud sunat. Maka erti syarat itu ma yalzamu min adamihi al-adamu wala yalzamu min wujudihi wujudun wala adamun li zatih. Gapo dia maksud syarat-syarat ni? Payah sikit nak jadi orang alim lagu ni lah. Barang benda yang lazim, barang perkara lazim daripada ketiadaan syarat, ketiadaan masyru'. Lazim apabila tak ada dia, maka tak ada lah ibadat. Apabila tak ada syarat, maka tak ada lah ibadat. Contohnya syarat nak semaya, kena tutup aurat. Maka tak ada tutup aurat, tak ada istilah semaya. Semaya khusyuk kemain, tak pakai seluar. Tak pakai seluar tu imam semaya khusyuk berjerit wah. Tak ada istilah diterima sah kau gapo. Sebab apa? Sebab tak cukup syarat. Dan tiada lazim daripada ada syarat, ada masyru'. Dan tidak disyaratkan kalau ada syarat mesti ada semaya. Contohnya, tak setiap kata orang tu kena tutup aurat mesti kena semaya, tak syarat. Tetapi kalau nak semaya mesti kena tutup aurat. Tetapi kalau tutup aurat tak syarat kita kena semaya. Tu maksud dia. Tu maksud syarat. Dan tiada bagi zatnya tiada bagi zatnya kita tidak tengok pada diri semaya itu sendiri. Tengok dalam ta'liq dia kata qauluhu dan tiadanya bagi zatnya, yakni diiktibarkan kepada zat. Adapun dengan iktibar yang lain seperti orang faqidut tahuraini, orang yang tidak ada air semaya, orang tak ada air dengan tak ada debu, maka sembahyang ia kerana meraih akan waktu, padahal syarat tiada ada, wallahu a'lam. Kadang-kadang ada orang buat sembahyang dengan tidak ada syarat, sah juga, sah. Bukan kata diri perkara lagu tu, kadang-kadang boleh berlaku dengan tidak ada syarat pun boleh ada sembahyang. Tetapi maksud syarat dia lagu tu lah. Apabila ada dia, ada air semaya, maka adalah sembahyang. Standard dia lagu tu. Tak ada air semaya, maka tak ada lah. Apabila tak ada air semaya, maka tidak adalah semaya. Kita tak tengok pada sudut lain. Itu maksud lizatihi ini kita tidak tengok pada sudut lain. Tengok pada sudut syarat pula. Sebab nak sahkan sembahyang dia ada syarat pula, dia ada manik pula. Lizatihi itu maknanya kita tidak tengok pada sudut lain. Mudah. Kita tengok lagi sudut syarat saja.
Bukan tengok dari sudut lain. Kalau sudut lain, kena tambah sebab pula, kena tambah sahih pula, kena tambah goni pula nah. Seperti haul. Haul ni tahun. Syarat bagi wajib zakat. Kita nak zakat ni mesti dah cukup tahun. Lepas tu suruh mau zakat kena setahun. Tak juga. Ada zakat seperti zakat tanaman kena bui setiap kali kita tuai. Kalau kita menanam padi, berapa kali lah ni setahun? 2 kali orang buat. Dulu sekali setahun. Lah ni 2 kali setahun boleh kutip hasil. Maka orang menanam padi 2 kali. Yaumah hasadih, setiap kali hari menuai, maka kena bayar zakat. Kena bayar zakat pula kalau cukup syarat. Antara syaratnya bagi zakat padi, cukup nisab dia. 300 ausuk. Nampak? 60 ausuk. Sama dengan dalam berapa? 1,200 kilo kau berapa tak ingat? 1,200 kilo kau tak ingat lah. Orang tua kata kalau 10 butir bank ke 10 tu zakat. 9 lagi tu jual. Kalau 10,000 boleh, 1,000 cabut buat zakat. Mana kalau zakat lain kena setahun. Kita merah kambing, kena cukup setahun. Kita nego, cukup setahun baru kena zakat. Kita apa dia lagi? Ikutlah zakat apa? Zakat harta. Cukup setahun kita miliki harta, barulah. Maka lazim daripada ketiadaan haul, ketiadaan wajib zakat. Sebab apa? Sebab tahun itu merupakan syarat kepada wajib zakat. Maka kalau tak cukup setahun, tak wajiblah zakat. Sebab tahun tu syarat kepada wajib zakat. Apabila tak ada, tak cukup tahun lagi, tak sudut bimbel lah. Baru nego 2 bulan ketar dah. Sebab apa? Sains sebelah kata, hamba bayar zakat lah ni. Sudah kena bayar zakat lah hamba. Kita baru nego 2 bulan. Bapaknya, tak wajib, tak sudut bimbel lah. Sampai setahun baru kena bayar zakat. Dia kata apabila ketiadaan haul, tiada tahu ketiadaan wajib bayar zakat. Sekalipun tidak wajib, ulama-ulama dulu, salafus soleh dulu bayar zakat 2 kali. Kerana apa? Kelebihan bayar zakat 2 kali, maknanya sedekah zakat kerana apa? Nak jaga harta ni tak cukup dengan kita upah bodyguard, kita upah jaga, kita upah goni, kita sembuh racun, kita buat gapo, maka kalau tak ada pertolongan Tuhan, harta kita bahaya. Maka antara amalan salafus soleh dulu, orang-orang dulu soleh dulu, zakat 2 kali setahun. Kerana apa? Kerana zakat itu menjaga harta. Zakat itu menjaga harta. Dan tiada lazim daripada ada hul wajib zakat. Dan tidak syarat apabila berlalu setahun seorang itu kena bayar zakat. Tak syarat. Kadang-kadang demo setahun dah. Setahun ke apa dia? Kena bayar zakat. Zakat ke apa dia? Orang pitih pun tak ada. Biarlah lalu 14 tahun ke, 1,100 tahun ke, dah pitih tak ada, maka bayar zakat. Tak payah bayar zakat. Cukup dah. Setahun cukup dah. Tak syarat kalau cukup setahun kena bayar zakat. Kecuali kalau kita ada memiliki harta-harta kena zakat. Ingat kalau bab zakat ni ada 6 jenis harta sahaja. Lebih kurang 6 harta yang Islam suruh bayar zakat. Contoh ke apa? Harta ada sipai mah, perak, berketul-ketul, berpuluh-puluh kilo. Ni kena bayar zakat. Mah perak, nakding. Zakat apa dia lagi? Zakat nego. Kalau kita nego, kita mega kambing, mega lembu, mega kuba, mega uta. Tu pun mega kalau kambing 40 ekor. Dipera selama setahun dah, maka kena bayar. Kalau baru pera 20 ekor, setahun tak bayar zakat lagi. Lembu pera 30 ekor, maka kena bayar zakat. Tanaman zakat 1/10 panggil muasyarat. Zakat makdin, galian, melombong mah, melombong perak, melombong besi tak kena, melombong biji timah tak kena.
Melombong belia, contohnya belia lah. Melombong juga. Maka tak kena zakat, mah perak saja. Harta karun, rikah, jopo. Jopo rumah kita, harta dah ada lah. Sama besar dengan surah ni. Pitih saja. Selok kawan tu boleh. Nah, maka kena waktu bik zakat. Tak syarat setahun. Tak syarat setahun. Lepas tu apa dia lagi? Zakat apa dah? Zakat fitrah. Kita hidup selama setahun. Bulan Ramadan hidup, bulan raya hidup, Syawal pun hidup. Pagi raya wajib kena bayar zakat tubuh dia panggil. Zakat badan. Berapa ya? 15 riyal saja. Tak ada lagi percuma. Mana ada barangnya setara ni 15 riyal ya. Nak cari mana tubuh kita ni? Tuhan minta 15 riyal ya setahun. Zakat fitrah dipanggil. Lepas pada puasa, bayar zakat ni, hidup kita macam bersih semula. Fitrah semula. Bayar zakat. Allah, patut dulu-dulu hamba tak bayar zakat terus. Qada selalu. Malam ni kalau ada pitih, ambil dalam poket selalu, bayar selalu. Berapa ya dulu 15 riyal ya? Kira berapa tahun dia hamba tak bayar? Tahu hamba ingat sunat ya, muka terlepas dah. Alih-alih terlepas biar lah. Ada orang fikir lagu tu, zakat terus. Kalau terlepas bayar lah, kena qada. Pas lama mana? 10 tahun dah hamba tak bayar. Okey. 10 tahun kali contohnya 15 riyal. Masa 15 tahun lepas 15 riyal juga. Kalilah 15 kali 10 150. Cari orang miskin, beri 150. Selesai qada lah zakat terus kita. Niat. Ni zakat terus qada hamba. Bulan ni mana ada orang bayar zakat terus? Betul, tapi hamba qada. Sopalah waktu tengah hari tak apa khabar semaya subuh. Bapa dia mau semaya subuh tengah hari. Qada ke? Bukan waktu dia, ya kena cari waktu subuh juga nak qada subuh. Bukan. Maka ada orang tu nanti boleh puasa pula, hamba nak qada. Apa qada kena tunggu lagu tu? Ada orang cukup dah zakat, tak si bayar lagi. Apa? Hamba nak bayar waktu afdal dah bulan Ramadan. Long, dia mau masuk dah lah ni. Setahun dah hamba nego, tapi dalam 4 bulan lagi baru masuk Ramadan misalnya. Ya tunggu orang Jamila ni. Tunggu bulan puasa baru nak bayar zakat. Berdosa 4 bulan. Tawak tubik. Waktu wajib tubik dah. Tiba-tibanya tunda. Apa? Nak bayar bulan puasa. Orang miskin dok kelak zaman PKP, zaman SOP ni orang payah pitih. Tiba-tiba apabila pitih kita cukup setahun, maka harta kita bertukar jadi milik orang miskin sikit. Pas lagu mana? Kalau kita tak bayar, bererti kita tahan hak dia. Seolah-olah kita ambil hak orang miskin. Maka berdosa. Kena bui selalu. Lepas pada cukup setahun, maka ambil selalu, bui selalu. Dia tukar selalu. Kerana haram-haram ni ada 15 sebab. Haram, benda halal jadi haram, ada 15 sebab. Salah satunya, haram hauli dipanggil. Apabila masuk setahun, harta kita hak Allah, kita noreh, kita cari pitih, kita simpan, bukan main. Tak wui kau orang, tak sedekah pun. Saya pitih. Simpan, baca bismillah, simpan. Nama, tak siwi kau orang, bismillah, puruk simpan. Tiba-tiba cukup setahun, maka harta tu jadi haram. Jadi haram. Hamba tak curi pun harta orang. Tak curi pun tak syarat kata bagi curi saja, jadi haram. Tak bayar hak orang pun jadi haram juga. Pas lagu mana? Kena waktu bik. Berapa ya demo? Nikah dah. Bini demo. Kena bayar. Anak ada. Berapa orang? So, 2, 3, 4, 5. 5 campur 2 jadi 7. 7 pula kali. Bayar wih kat orang. Kalau harta pula, zakat harta pula. Pula. Waktu bik 1/40 daripada nilai harta kita. Majlis agama ke waktu bik setiap tahun. Tahun ni berapa zakat harta? Ya sebut. Kalau harta sampai 15,000, tak kosek selama setahun, waktu ambil zakat. Tengok cek, adalah 20,000 dalam bank kita. 20,000 bagi 40. Berapa? Okey, waktu ambil, beri zakat pada orang susah. Tak si waktu ambil, hamba tak pernah ambil pun harta orang miskin. Tu Islam ajar lagu tu. Harta kalau banyak, tak kosek setahun, bererti demo lebih dah pitih ni. Islam bukan nak sangat, tapi kalau 15,000 tak kosek, tak seguna sangat dah pitih banyak telajak dah tu. Maka kena beri kat orang miskin sikit, beri kat orang miskin. Tu saja harta-harta kena zakat. Kita ada tanah 80,000 hektar. Tiba-tiba kena zakat tanah, tak ada zakat tanah. Kita ada kereta Lamborghini, kereta Hemo, kereta Paku,
Kereta tukuk, kereta berapa dia harga mahal ni. Lamborghini ko sport saja. Kereta Ferrari, kereta berapa nama Rima tak tahu, harga mahal saja. Bagi 14 juta seputih. Ada hak tu 100 juta, helikopter 14 putih. Kena zakat tak kena zakat? Kita ada koleksi belia. Belia misalnya. Bagi kemah, kau apa dia? Bagi kemah. Pakai bagi kemah. Cicing sorak harga dia 1.800.000. Tak kena zakat juga. Sebab apa? Sebab bagi kemah. Jadi hanya beberapa jenis harta yang kena zakat. Nanai dokong 1,000 hektar. Tak payah kena zakat. Nanai padi saja kena zakat. Nanai apa dia okey? Nanai sawit tak kena zakat. Nanai getah tak kena zakat. Norang getah kena zakat ke tak? Tak. Norang getah tak ada kena zakat ke apa dia. Kecuali dia menego. Dia menego jual beli maka kena zakat perniagaan. Kalau dia buat nego. Paku tak wajib zakat. Boxer tak wajib zakat. Koleksi boxer dia saja penuh 4 mari. Tak wajib kena zakat. Tapi kalau dia buat jual. Dia buka pasar malam, dia jual boxer saja. Tuai pun pakai boxer saja. Nak kata jual boxer kan? Adalah dekat 10 kontainer jual boxer. Maka asalnya boxer tak kena zakat. Tapi apabila wak jual kena zakat. Wak jual apa dia? Paku kena bayar zakat. Sebab apa? Sebab zakat nego. Saat ni tak sebut zakat nego. Dan ada wajibnya dengan sekira-kira kita tilik kepada zat haul jua. Hal ni kita kecek bak haul saja. Kalau kecek bak syarat lain, tak jadi juga. Tu dia kata. Sebab tu syarat tu kita kena tengok diri dia saja. Jangan tengok pada sudut pandang yang lain. Kalau tengok sudut pandang yang lain, kadang-kadang tak sah juga sebab dia tak kena ke apa ni. Dan ada pun jika kita tilik kepada yang lain, jangan tengok. Terkadang didapat akal ho dan tiada wajib zakat sebab ada manik pula. Kadang-kadang ho cukup dah, tak kena zakat juga. Tak kena zakat sebab ada manik pula. Gapo dia? Seperti kita tak cakap cocok pitih dalam bank. Tak ada pitih kita. La ilaha illallah. Pitih tu ada dalam tulisan. Tulis itu. Dalam akaun kita awak ada 14 juta. Tak cocok. Tak tobik, tak tahulah lagu mana. Apa tengok baru ni tu hacur lebu tu. Tinggal ATM saja. Tengok. Token bank tu lari berat, tak tahu mana pitih kita. La ilaha illallah. Faham kena bayar zakat ni lagu mana ni kata. Tak boleh pitih kita. Kena tunggu, tak bayar zakat. Tak payah lagi. Buat apa? Pitih hamba tak sapa. Maka ada manik. Ada benda yang menghalang kita daripada bayar zakat. Dosa. Tak dosa pada masa tu. Sekalipun masuk dah waktu wajibnya. Lagu tu. Supaya kita ada pitih tapi ada orang berhutang orang. Orang yang pinjam pitih kita. 1 juta misalnya. Pitih kita ada 1 juta. Orang pun pinjam pitih kita 1 juta. Kita cukup setahun. Pitih kita duduk dengan orang kena kira juga. Pitih hamba ada 1 juta dengan orang lah. Tapi ingat, berapa mana dah? Setahun dah dia pinjam. Okey, cukup. Hamba kena bayar zakat ni. Zakat 1/40 daripada 1 juta. Kena ingat. Lepas tu nak bayar ke mana? Tahu je tak bayar lagi. Nak bayar ke mana hamba pitih? Tak ada juga. Ingat, tulis di buku. Tak zakat tahun ni, sekian-sekian. Tapi apa tak bayar? Sebab pitih tak sapa lagi. Orang berhutang pitih orang pula. Hamba berhutang pitih orang. 1 juta. Berlalu setahun. Kena zakat ke tak? Kena zakat juga. Pas 2 kali. Barang berhutang ni, orang jauhi hutang pun kena kira. Orang yang berhutang pun kena kira. Jangan orang kata ni bukan pitih hamba. Nampak yang hamba kaya belakang ni, hamba berhutang belakang. Barang orang tak kena zakat sebuti habuk dia. Pitih apa semua. Pitih ni hamba berhutang banyak. Mana kata hamba tak bayar pitih hamba. Pitih orang saja dalam pitih hamba. Kereta-kereta orang belakang. Tak si bayar zakat. Tak. Apabila kita memiliki suatu benda, pitih ataupun harta sekalipun dengan jalan hutang, tapi kita miliki, kena kira dan bayar zakat. Iaitu hutang. Contohnya berhutang. Hamba sapa dah tahun, tetapi pitih tu hamba ada orang hutang. Qauluhu iaitu hutang. Hutang. Buat kita tak panggil hutang. Mari nak hutang pitih tak? Malu. Nak pinjam pitih. Standard KL sikit.
Pinjai ni lain, butai ni lain. Kita kata nak mari pinjai piti. Yakni hartanya beri hutang kepada seseorang dan sampai haulnya tetapi ada manik, maka tiada wajib zakat. Adapun kita berhutang daripada orang dan ada bagi kita harta yang sampai nisab dan cukup haulnya, maka tiada manik daripada mewajibkan zakat. Orang je berhutang tetap kena bayar, kena kira pitih dia. Orang hok bui hutang kena kira juga pitih dia. Cuma kadang-kadang tak boleh nak bayar hutang lagi sebab orang tak bayar hutang kita, maka kita tak boleh bayar zakat lagi. Dia kata atau sebab tiada sebab iaitu memilik nisab, tak cukup nisab pula. Cukup 2 tahun pula tapi tak cukup nisab. Tak cukup 15,000. Contohnya lah. Maka erti manik pula. Saat ni syarat. Contoh yawi syarat Manik pula, gapo dia manik? Sebab bawah hukum wada'i ini ada 5 benda. Manik-manik itu gapo dia? Ma yalzamu min wujudihi al-adamu. Wala yazamu min adamihi wujudun wala adamun li zatih. Barang yang lazim daripada wujudnya manik itu nyo manik tu. Nyo yang panggil nyo tak ada kembali. Orang kata kalau nak cari nyo pondok banyak sekali. Nyo. Pas betak kecil ada nyo. Pekak nah kalau gula agak. Nyo banyak telajuk. Daripada wujud nyo manik, manik tu. Itu adamul wujubil hukum. Tidak ada hukum. Apabila ada manik, maka tidak ada hukum. Semaya wajib, bagi orang tak ada masalah ke apa. Kalau orang mari hek, wajib lagi tak semaya? Tak ada hukum semaya wajib bagi orang yang ada manik hek. Hek ni penghalang daripada wajibnya sembahyang. Dan tiada lazim daripada adamul manik itu wujud hukum. Dan tidak syarat apabila seorang ada manik itu, maka wajib ada hukum. Dan tiada misalnya orang itu bersih, tak ada manik, maka wajib semaya. Duk juga kan, dia tak masuk waktu lagi. Maka tak syarat kalau tak ada manik orang itu mesti buat ibadat. Tak. Tapi kalau ada manik tentu dah tak sah ibadat. Ia macam balik daripada takrif syarat. Dan tiada adamnya dengan tilik kepada zat. Zat ni maknanya tengok pada masalah ni saja, jangan tengok daripada sudut pandang yang lain. Itu maksud. Seperti hek umpamanya. Masalah hek ni contoh bagi benda manik daripada ibadat, benda menghalang ibadat. Maka lazim daripada ada hek itu ketiada diperoleh sembahyang. Kalau ada hek tak boleh sembahyang. Dan tiada lazim daripada ketiada hek itu ada sembahyang. Dan tak syarat orang tak ada hek kena sembahyang. Kadang-kadang orang tak ada hek tak sembahyang ikut dia, tak masuk waktu lagi, tak payah ikut sembahyang. Dan tiada adam sembahyang dengan sekira-kira kita tilik kepada zat hek. Kita tengok pada zat hek saja. Adapun dengan kita tilik kepada yang lain lagi, maka terkadang ketiada hek dah dan tiada wajib sembahyang. Tak ada hek dah tapi tak ada sembahyang apa? Sebab ketiada syarat pula, tak ada air sembahyang. Gapo-gapo dia ikutlah, tak cukup syarat tak boleh sembahyang juga. Cuma tengok pada sudut tu saja. Dan iaitu akal. Tak ada hek dah tapi orang tino gila tak wajib semaya juga. Tapi kalau kita bahas dari sudut hek saja, memanglah kalau ada hek tak sah semaya, kalau tak ada hek sah semaya gitu. Tapi kadang-kadang tak ada hek pun tak sah juga semaya sebab gila. Tengok sudut lain. Atau ketiada sebab dan iaitu waktu. Sebab ni waktu contohnya. Tak masuk waktu subuh lagi. Nak semaya dah subuh. Ambo ni warung, ambo ni tasawuf. Nak semaya subuh dah lah ni. Tak sah. Berdosa dah pula kalau nak semaya subuh lah ni. Sebab apa? Sebab tak masuk waktu lagi. Dok saya warung. Nak semaya. Nabi Muhammad tak semaya subuh waktu ni. Dia tunggu masuk waktu baru semaya. Tiba-tiba kita nak semaya dah subuh. Lebih warung pada Nabi Muhammad.
maka bermain-main dengan ibadat. Kerana ibadat semaya subuh pada waktu sekarang tak sah. Macam main dah pula dengan ibadat. Apa hukum dia bermain-main? Wak ringan-ringan, menganying dengan ibadat. Walau lawak ibadat ni. Haram hukum dia berdosa. Nah. Maka erti sebab itu, panjang pula. Biar dua tu pun tak apa dah. Boleh ingat dua tu tak apa dah. Hak berat tak boleh ingat seputih habuk. Slow-slow dah tu. Ustaz, adakah kita perlu mengangkat tangan pada setiap rakaat dan iktidal? Pada setiap rakaat atau hanya pada rakaat yang pertama? Pada setiap rakaat. Kita nak rakaat, Allahu Akbar. Bangun daripada rakaat, Sami Allahu liman hamidah. Semua rakaat, ya. Ustaz, bilik saya sebelah tandas. Apa hukum solat dan zikir di situ? Standard Jangan dalam tandas. Dalam bilik tempat lain dah. Lah ni bilik campur dengan tandas. Katanya Tok Kenali, nanti akan datang pokmu akan tengok orang tidur sebelah tandas. Orang zaman dulu mikir lagu mana tidur sebelah tandas. Sebab tandas dulu, bukan orang tak buat dalam rumah. Dulu rumah, lepas tu baru tandas. Ni kabar-kabar dalam bilik air, dalam bilik kita ada tandas lah ni. Kita orang buat bilik air belakang tandas. Maka boleh kodok, tak ada masalah apa, tak ada kaitan dengan tandas. Ustaz boleh buat kerja kilat. Zikir gapo molek masa buat kerja. Selawatlah banyak sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Ikutlah lafaz gapo-gapo sallallahu alaihi Muhammad ko. Hak ni pendek sekali lah. Ustaz, betul kodok minum daun sana itu sunnah. Sana. Ada sebut dalam hadis rasa kelebihan daun sanak ni. Nabi sendiri minum, kau tak minum, hamba tak tahu. Hamba tak ingat. Tetapi sanak sendiri ini Nabi ada sebut kelebihan dia. Rojok dah dalam kitab Tibun Nabawi. Ibnu Qayyim. Ada karya mengenai perubatan Nabi. Ustaz, saya kurang semangat nak mengurangi Al-Quran. Apa nasihat untuk saya? Ingat, setiap kali kita baca Al-Quran, satu ayat merupakan satu darjat dalam syurga. Awak nak tinggi, awak nak juta darjat, baca Quran. Maka, manusia akan dikira darjat dia menurut ayat terakhir yang ia baca. Dia baca juta ayat. Okey. Dalam hidup dia baca Quran ni 15 juta ribu ayat. Tingkatan darjat dia setara tu. Apa hukum ambil wuduk dengan air banjir boh? Hukum dia sah, tak ada masalah apa. Jika air itu bersih, tak campur dengan najis gapo dia. Air lebih pada 2 koloh, tak berubah, tak gapo dia. Sekadar keruh saja, tak apa. Apa hukum isteri tidak dapat persetujuan suami untuk bernikah? Bernikah di dalam mazhab kita ada kata sunat, ada kata wajib. Maka kalaulah wajib, maka tak perlu minta izin daripada suami. Kalau sunat, perlu minta izin daripada suami. Faham tak? Ada pendapat kata tutup muka ni wajib dalam mazhab kita. Tak silap hamba pendapat ni muktamad. Lepas tu buat kita ni, bini-bini kita buka muka. Ambil pendapat tidak muktamad, boleh buka muka dan tangan. Pendapat muktamad, muka dan tangan juga tak boleh tengok. Apa boleh tengok? Kena tutup. Cakap kita nak tutup mata orang. Orang nak buat kerja, tutup muka bini kita. Orang lain boleh buat kerja dengan sentosa. Lebih-lebih lagi kalau bini kita comel. Kalau pergi atas surah tu, kalau mengaji dengan ustaz tu tak boleh mengajar. 15 minit tu telah air liu saja. Geluk. Ingat minum air melu. Telah air liu saja tu 15 minit dah. Tengok bini kita. Jadi was-was. Kereta. Api merah tukar jadi api hijau. Nampak? Tengok bini kita. Tak bolehlah difitnah ni. Wajib kena tutup muka. Lebih-lebih lagi zaman fitnah sekarang. Zaman orang ni hati tidak bersih.
otak tidak bersih, mikir jahat semacam. Kerana dalam mazhab kita wajib menutup muka jika seorang itu bimbang berlaku fitnah. Apa maksud fitnah? Pertama, kalau dia keluar daripada rumah, orang jadi naik nafsu. Ataupun kalau dia keluar rumah, orang ganggu dia. Pewi awak tu, nampak duk main pewi. Tak boleh. Ataupun dia rasa terancam, ataupun dia rasa tak selesa, tu semua bentuk-bentuk fitnah, maka wajib dia kena tutup muka. Bukan kata orang pakai nikah ni koya comel. Tak. Ikut Nabi Muhammad. Dia kata tutup muka ni ikut budaya Arab. Bukan. Arab tak tutup muka. Zaman Nabi sebelum timbul syariat tutup muka, orang Arab ni bukan tutup muka. Dia kata nak suruh takut ngecik debu. Ngaruk belako. Apabila tutup ayat tutup, mari ayat tutup muka, barulah sahabat-sahabat perempuan tutup muka. Sebelum pada tu sahabat perempuan tak tutup muka. Bini Nabi tak tutup muka. Sayyidina Aisyah buka muka. Dalil dia apabila Rasulullah balik perang, Sayyidina apa dah? Nama apa dah? Safwan ibnu Mu'attal. Safwan ibnu Mu'attal. Dia panggil ketua pasukan risik ataupun tinjau. Dia lepas pada perang dia ada orang belakang cek barang-barang tinggal ke berhenti mana-mana. Kisahnya Sayyidina Aisyah terlepas daripada dia pergi qada hajat dia balik orang tinggal dia. Jerit dia duduk pada pasir. Maka Sayyidina Safwan pergi tengok Allah, Aisyah ni. Dia kenal mana? Masa tu tak wajib tutup muka. Maka dia kenal Sayyidina Aisyah. Aisyah ni. Suruh naik atas kuda, dia tarik siapa jumpa dengan rombongan Nabi. Gaya-gaya gepa. Siapa di Madinah. Orang munafik kata, Sayyidina Aisyah ada hubungan pula dengan Safwan ibnu Mu'attal. Habis, siapa Rasulullah tergugat keluarga dia. Orang tuduh dia macam-macam. Lagu ni lah. Orang sebaik-baik manusia pun kalau tak boleh tek Nabi nya tek anak dia, tek bini dia, tek gini, nak kena perasaan dia lagu tu lah. Tu masalah bernikah. Maka di antara wajib dan sunat. Maka kalau wajib tak perlu minta persetujuan, ambil pendapat sunat kena minta persetujuan. Tapi bagi hamba lah kita sebagai suami tahu rasa cemburu kalau orang tengok bini kita. Kau rasa tak cemburu? Dayuh kita. Orang duk tengok bini kita. Kita je bayar fitih 5,000 masa nikah dulu. Kita tak pakat kata email. Tu email duk tengok bini hamba. Foto dulu juga tu email ni kata. Apa duk tengok bini hamba? Hamba nak marah juga. Hamba bayar seorang ni. Kau tu email ada bayar separuh tu email. Tak bayar apa baru tengok. Jolok putih mata kan. Maka biar orang lelaki sunat cemburu. Makruh bagi perempuan cemburu. Jika kita menyewa satu rumah. Jika kita sewa satu rumah dan kita guna tanah dari rumah sewa tu untuk tanam pokok dalam pasu. Tapi akan datang kemungkinan kita berpindah tempat lain pula. Kita pun bawa pasu, pokok ada tanah kita ambil daripada depan rumah dia ke apa dia. Apa hukum dia? Tengok. Adakah tanah tu dikira harta yang dinilai? Kalau orang kata, tak apa, pasir, tak ada orang cara. Ambil lah, tu boleh. Tapi kalau kata, pasir pun dalam pasu. Jadi harga dah tu. Hamba nak jual kata, 15 rias pasu. Dia mau ambil pasir depan rumah hamba. Kena bayar. Kalau tidak, tak boleh. Harta orang. Tapi kalau pasir tu tak ada orang cara, kawasan tu memang demo lah. Pasir, benda sikit juga. Ambil buah dalam pasu, buat kelik. Tak ada masalah apa. Boleh kau tak jamak kosa untuk tujuan hobi. Contohnya pergi memancing atau tengok bola. Hukum dia tak boleh. Tak boleh jamak kosa. Kerana musafir-musafir ni dia ada tujuan yang sahih. Biasa orang musafir kerana nego. Kerana ada kematian. Nak hubung silaturrahim. Maka contoh sebab kita bermusafir tujuan hobi. Tak boleh. Nak jalan tengok negara saja. Orang nak pergi mana? Nak pergi Disneyland. Buat apa dia? Saja tengok-tengok. Maka hukum dia pergi Disneyland 3 hari, tak boleh jamak kosa. Tu dia panggil tanazuh. Pergi derak saja hukum dia musafir dengan sebab derak. Sebab orang tak musafir jamai dulu. Kerana nak main-main perhabis pitih lagu ni. Dia panggil bukan sebab, bukan niat yang sahih di dalam musafir. Kalau nak semata-mata lagu tu. Pasal ke mana kalau kita nak kita tengok bola? Sudah.
Main sini nak pergi main, nak tengok ke mana? Niat nak pergi tengok bola. Tak ada orang perhabis pitih kerana nak tengok bola, musafir semata-mata tengok bola. Pas lagu mana? Kena niat pergi ziarah keluarga kita di Kuala Lumpur, belai-belai tu tengok bola lagu tu. Ataupun nak pergi ngai, musafir tu kalau di Kutub Utara. Musafir, naik basikal kayuh, pas Kutub Utara nak pergi ngai gapo dah? Anyi laut. Nak pergi ngai anyi laut. Pas lagu mana? Orang tak pergi. Musafir lagu tu. Maka musafir lagu tu mengaruk belaka. Apabila mengaruk, syarat tak benar ke jamak qasar. Mengaruk lagu ni. Kena buat sebab lain lah. Tak boleh sebab memancing, sebab tengok bola tak boleh. Rojok dalam kitab, tak silap Ambo Hasyiah Bajuri ada sebut. Dalam bab jamak qasar. Hasyiah Bajuri. Apa hukum mandi wiladah dalam keadaan kita ada darah nifas lepas bersalin? Hukum dia sah lah. Untuk wiladah. Tetapi kita masih lagi ada hadah. Apa? Hadah apa? Hadah nifas. Wiladah kita akad dah. Tapi molek tu mandi ujung. Nifas dengan wiladah serentak sekali. Tak ada masalah apa. Apa hukum isteri minta upah menyusu ke anak? Boleh ke? Harus hukum dia. Kerana menyusu anak ni hak wajib bagi seorang ibu kali pertama. Lepas pada anak lahir, susu pertama tu wajib. Lepas pada tu kedua, ketiga, keempat, kalau dia nak minta upah, harus hukum dia. Kerana bukan tugas isteri menyusu ke anak. Hukumnya. Jadi apabila dia buat bukan tugas dia, harus bagi dia meminta upah. Haruslah, tak dosa. Apa hukum tak jawab azan? Makruh, tak dapat pahala sunat jawab azan. Macam mana nak buat kalau kita tengah semaya, anak duduk dekat sejadah? Ikut dia lah. Dia nak duduk, dia nak makan sejadah tu, ikut dia lah. Kita nak semaya, jangan nak bercara ke dia lah. Duduk dekat sejadah, ikut dia lah. Kau kena semaya jauh-jauh. Tak apa. Anak kita tidak najis. Kecuali kalau ada najis. Gitu. Nak tanya, baca selawat tahiyat awal pada ada Sayyidina. Kau tahu? Apa baca yang sebenar? Ada Sayyidina Muhammad. Boleh belaka kita nak baca Sayyidina Muhammad. Boleh tak saya baca Sayyidina apa? Boleh. Ada ulama kata, tahin semaya jangan baca Sayyidina. Tahin luar pada semaya, baca Sayyidina. Ada kata dok Sayyidina dua-dua. Ada kata dok tak payah Sayyidina belaka. Boleh belaka. Hak penting kita sebut nama Nabi Muhammad dengan mulia, dengan pandai mulia kepada dia. Apa hukum kita terpijak najis tarik cicak? Kita solat dan najis lekat di kaki, habis solat baru perasan. Lagu mana semaya kita sah ke tak? Muktamadnya tarik cicak ni wajib kena basuh. Pergi di koloh basuh, pas semaya semula. Kerana dia najis. Ada pendapat dalam kitab kata tarik cicak ni najis ma'fu anhu. Dimaafkan kerana payah nak kawal. Lebih-lebih lagi masjid lah ni. Cicak saja. Mungkin orang tak ada lah mana. Okay? Cicak. Sebelah tu imam ada cicak. Belakang tu imam ada cicak. Hak ramainya meramaikan masjid adalah cicak. Cicak secicak-cicak. Jadi kalau jalan jerit tu biasa standard payah nak kawal. Basuh atau kering. Dimaafkan ada pendapat. Tapi molek basuh lah. Pendapat muktamad kata najis. Adakah salah kalau ibu bapa tak mau tinggal dengan anak-anak yang telah berumah tangga? Kerana anak-anak tidak ikut suruhan Allah dan sunnah. Jangan. Mak ayah tak boleh duduk dengan anak-anak. Ikut dia. Dah dia rasa dia handle. Dia tua tak nampak, tak ada orang nak cara ke dia pun. Hamba minat duk sorang. Biar mati sorang lah. Ikut dia lah. Ibu bapa dia. Tak wajib ibu bapa duduk dengan anak-anak. Tetapi wajib anak-anak cara kepada ibu bapa. Lagu tu. Tak syarat kena duduk sekali dengan kita. Boleh kau tak seorang isteri menziarahi kubur suaminya ketika iddah. Tak boleh keluar daripada rumah ketika iddah. Apabila seorang perempuan kematian suami, maka bermulalah iddah dia. Jangan gelenyah ikut tu imam kubur. Pergi kubur, pergi tengok pun. Tok imam acu nak cakap, jangan Tok imam cakap selu-selu. Acu Tok imam nak tahu, jangan Tok imam nak buat kerja tak boleh. Gelewak dengan Tok imam. Tok imam penuh orang jatuh dia duk tengok juga. Serabut pula Tok imam Lepas tu duk jerit, tarik kelekung lah apa dia. Tak payah gila orang tina tak sesuai. Tepat lagu tu serah kepada orang jatuh. Ustaz ada cara kau nak melembutkan hati seseorang kerana hati dia sekeras batu. Hati awak? Hati orang sekeras batu atau hati kita yang sekeras batu? Kita tak boleh terima pendapat orang, orang tak boleh terima pendapat kita.
Belajar melihat diri kita. Buat apa dia jadi melawai saya? Mungkin saya melawai dia. Jadi kena ilmu taksir juga. Jangan nak suruh orang tunduk kita saja. Kita nak jadi keras suruh batu, orang lain nak suruh tunduk kita. Kita tak aja dengar pendapat dia. Tak aja menyelami perasaan dia. Tiba-tiba nak suruh lembut. Tu tak boleh lagu tu. Ilmu lagu tu tak boleh itu. Tak sejati lagu tu. Dia biar orang lembut dengan kita. Biar orang suka kita kerana kita. Ni guna ayat ni guna apa? Cuma adalah ulama kata nak melembutkan hati, doa minta dengan Tuhan. Minta ya Allah ya Tuhan, ku lembutkan hati dia untuk diriku. Boleh minta lagu tu. Minta direct dengan Tuhan. Cuma kita kena tengok apa hati dia jadi keras. Apa hati dia membeku dengan kita. Ada kita buat sesuatu kepada dia. Manusia ni setara mana sangat keras gak. Arya Serung tu. Jos Bu tak ada hati keras bunuh orang Islam. Tapi dengan bini dia. Bini kata, apa nak pergi lepok ni? Ketar. Lembut hati dia. Sekerah jahat manusia pun ada lembut dia. Tak gitulah kitanya. Nak suruh orang lembut saja, kita pun kena lembut juga. Wallahu a'lam.